Belanda datang tahun 1641, kita ucap terima kasihlah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis. Orang Bugis yang banyak menolong kita. Orang Belanda datang jajah Melaka Johor berapa tahun? 183 tahun. 183 tahun. Datanglah orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, yang itu memang serang habis-habisan. Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara. Muncullah satu orang pahlawan terbilang, marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daing Celak, yang digelarkan marhum Teluk Ketapang. Bagi tuan-tuan di Selangor, kena kenangkan marhum Raja Haji Fi Sabilillah. Apa sebab? Dia ni yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia Tengku Mahkota Raja Muda. Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama. Sultan Selangor yang pertama namanya Raja Lumu bin Daing Celak. Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah, memerintah Selangor 1745 sampai 1778. Kenapa adik dia yang jadi raja? Abangnya mangkat awal. Kenapa abangnya mangkat awal? Mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784. Umur baru 57 tahun. Ketika jenazahnya ditemui, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka, tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja. Itu dia dari Makassar, apa kena mengena dengan Melaka? Ukhuwah Islamiyah 1786. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita akan belajar tentang seni politik dalam Islam. Apa itu seni? Seni dari segi bahasa ialah memiliki keahlian, dan istilah pula ialah keahlian yang menunjukkan pemikiran-pemikiran, termasuk mewujudkan kemampuan untuk menggambarkan sesuatu perkara, suasana atau karya yang boleh menimbulkan rasa indah. Apa itu politik? Politik didefinisikan sebagai tata negara. Ilmu tata negara ialah satu ilmu yang menjelaskan dan menyusun cara-cara yang diperlukan untuk membentuk organisasi kehidupan masyarakat dalam negara. Seterusnya ialah sistem politik. Sistem politik pula boleh didefinisikan sebagai suatu seni mengendalikan dan memerintah negara dengan memelihara kemerdekaan, kebebasan, kehormatan dan kemuliaan manusia tanpa campur tangan dalam urusan negara lain. Bagaimanapun, sistem pemerintahan yang adil dan saksama juga turut menjadi faktor kejayaan sistem politik sesebuah negara. Seterusnya, politik juga menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara itu dilaksanakan oleh seseorang pemimpin. Tujuan sistem politik dalam Islam. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membina sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berpaksikan di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Para fuqaha Islam telah membincangkan tentang 9 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam.
Pertama, menjaga keimanan mengikut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf. Kedua, menjalankan proses pengadilan rakyat serta menyelesaikan masalah di kalangan masyarakat. Ketiga, menjaga keamanan wilayah Islam agar hidup dalam keadaan aman dan damai. Keempat, menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum syarak kepada pelaku yang melanggarnya. Kelima, menjaga sempadan negara dengan pelbagai alat persenjataan untuk menghadapi sebarang kemungkinan serangan. Keenam, melancarkan jihad kepada golongan yang melawan Islam. Ketujuh, mengendalikan urusan pemungutan cukai dan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Kelapan, mengatur anggaran belanjawan serta pembelanjaan daripada pemendaharaan negara untuk mengelak daripada pembaziran. Kesembilan, melaksanakan pengawalan dan pemeriksaan yang ketat. Beralih pula kepada asas-asas sistem politik Islam. Terdapat 3 asas sistem politik dalam Islam, iaitu Hakimiyah, Ilahiyah, Risalah dan Khilafah. Hakimiyah Ilahiyah membawa maksud seperti bahawasanya Allah yang pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tiada ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat ilahiyah yang Maha Esa. Risalah bermaksud bahawa kerasulan beberapa orang lelaki dalam kalangan manusia dari Nabi Adam sehingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah perkara asas yang penting mengenai sistem politik Islam. Yang dimaksudkan dengan khalifah pula adalah perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Oleh itu, dengan kekuasaan yang telah diberi amanah olehnya, maka manusia perlulah melaksanakan segala hukum hakam Allah dalam batas yang telah ditetapkannya. Seterusnya ialah prinsip-prinsip politik Islam. Terdapat 5 prinsip politik Islam, iaitu Asyura, keadilan, kebebasan, persamaan dan kebolehan meletakkan tanggungjawab kepada ketua negara ke atas pelakuannya dan skop kewajipan untuk dipatuhi. Terdapat banyak kepentingan politik dalam Islam. Banyak kepentingan politik dalam Islam, antaranya ialah kewajipan berpolitik secara Islam adalah berpandukan dengan ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat, ijma', qiyas dan fakta-fakta mengenai sejarah. Ini tidak akan diingkari melainkan oleh orang yang buta matanya, buta mata hatinya dan buta akalnya. Allah memerintahkan supaya hukum syarak ditegakkan dalam kalangan manusia. Ia memerintahkan jihad, mengamalkan amar makruf nahi mungkar dan pelbagai lagi urusan agama yang tidak boleh dilakukan secara persendirian. Oleh yang demikian, hukum mengamalkan negara Islam dan menerapkan corak kepimpinan Islam bagi menjamin pelaksanaan perintah Allah itu adalah wajib hukumnya. Menyedari kebenaran ini di mana-mana umat Islam berada, terutamanya di negara-negara kaum muslimin parti-parti Islam yang ditubuhkan, dan mereka berjihad dengan kumpulan-kumpulan Islam tersebut untuk mendapat keredaan Allah. Walaupun mereka dicanggah, difitnah, dihina dan dizalimi oleh musuh-musuh Islam dalam golongan orang-orang kafir, bahkan dengan orang Islam sendiri. Politik adalah sebahagian daripada cabaran ajaran Islam yang menyuruh itu. Dengan politik, umat Islam telah berjaya mencapai kegemilangan pada zamannya. Dan tanpa kekuasaan politik jugalah umat Islam menjadi hancur berderai dan dicaci dalam kalangan manusia. Kita pergi pula kepada politik dan negara Islam. Akhir sekali ialah tentang Islam, agama dan politik. Fahaman yang mengatakan agama tidak boleh disekalikan dengan politik adalah kalangan sekular. Suatu fahaman yang menceraikan di antara politik dan agama. Pandangan ini tidak diguna dalam Islam. Agama-agama lain yang mengira bahawa agama adalah urusan spiritual mengenai peribadatan antara makhluk dengan Tuhan yang mencipta saja mungkin baginya tepat.
Fikiran itu menyimpang dari masuk Islam sebagai agama dan peradaban yang sempurna. Tidak lengkap Islam sebagai sebuah agama jika tidak ada sistem pentadbiran dan cara hidupnya, dan politik itu sendiri akan hanyut jika tidak dikawal dan dipandu oleh ajaran agama. Akhir kata bahawa sumber kedaulatan dan kekuatan dalam kerajaan Islam bukannya datang dari kehendak pemerintah dan kehendak rakyat. Ianya adalah hak Allah Ta'ala semata-mata. Allah yang menciptakan perlembagaan umat Islam yang bersifat kekal abadi, dan manusia tidak mempunyai kuasa untuk mengubah apa yang telah sempurna daripada Allah. Firman Allah maksudnya, sesungguhnya yang menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Al-Quran adalah kitab Allah dan perlembagaan orang Islam. As-Sunnah pula adalah nota penjelasan kepada perlembagaan itu. Perlembagaan itu yang membatasi kekuasaan kerajaan, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan rakyat, semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Sesiapa yang mencari petunjuk yang lain dari Allah adalah sesat.